Share balik. Okay, so kita kalau boleh, tapi saya ajar kuliah, alamak ada lagi nak masuk. Saya ada kuliah 11 hari tu pun ambil masa 1.5 jam juga nak agihkan satu subtopik. Takpelah, kita tak payah rush lah. Dia tak faham pula kan. Jadi kita ambil mana yang boleh lah sampai pukul 11. Sebab pukul 11 tu saya ada juga terus sambung statement kuliah 11. Ni kuliah 18 kan? Kuliah 18. Okay, so hari ni kita akan berborak-borak tentang apa itu bahan magnetik. Okay, so bahan magnetik ialah satu bahan yang dia ada sifat magnetik lah. So bahan yang mempunyai sifat-sifat magnetik, sifat-sifat tarikan. Adalah dia punya tarikan, dia bukan semua benda ditarik dia tak boleh tarik plastik so dia boleh tarik certain objek saja. Okay, so kita akan belajar kat sini lah apa itu certain objek tu. Okay, so magnet kita boleh bagikan kepada 3 kategori. Satu permanent magnet yang kamu jumpa lah, yang ada U dan S tu Setara dengan selatan itu magnet asli lah, natural magnet. Itu kita ada satu bahan yang kita panggilkan ferromagnetic. Okay, ferromagnetic ialah bahan seperti iron kalau keadaan apa kata benda-benda kat sekitar kita ni macam paku. Nanti saya ada tunjuk satu video untuk bagi kamu lebih clear lah about that. Okay, so macam paku, macam klip kertas, so itu ialah salah satu bahan ferromagnetic. Sebab apa? Dia attract or repel other magnet. Okay, ni macam nak rajak saya baca dulu. A class of material that can pull ferromagnetic material such as iron are attract or repel other magnet. Okay, tak begitu baca dulu. Ferromagnetic material can be magnetized to become permanent magnet and ini dah electromagnet. So kita akan bincang dulu pasal ferromagnetic ni lah. So tadi ferromagnetic ni saya cakap apa? Example dia ialah paku. Paku. Nanti kita akan tengok satu video berkenaan ferromagnetic lah, yang mana dia bagi example ialah paku. So dia punya ferromagnetic ni sifat dia tertarik pada permanent magnet dan dia boleh jadi juga permanent magnet dengan ada dia punya proses lah untuk dia jadi permanent magnet. Tapi permanent magnet ni dia ferromagnetic ni dia jadi permanent magnet tapi dia tak stable. Maksudnya kalau kita goyang-goyang sikit, kita ketuk sikit, dia terus hilang sifat magnetik dia. Itu ialah bahan ferromagnetic. Okay, so kita tengok sikit, saya share sikit satu video interesting ya. Okay, so hopefully that it will make you clear about what is ferromagnetic. And mana pula? This one. Okay, this one good. Alright, not this one. Alright, nampak ke? Nampak. Alright, good. Okay, kita tengok sikit video ni. Nampak. Okay, pendek je video ni. Hanya 4 saat, 4 minit. Okay.
Ini additional lah. Maksudnya untuk permanent magnet, dia kita tak boleh nak divide dia. Kalau kita divide dia, still ada juga dia punya dipole, dia ada apa, utara selatan juga. Okay. Sebab apa kita ada magnet kecil-kecil kan tu. Kita ada magnet kecil-kecil kan tu. Kita tak boleh nak pisahkan dia. So kita still akan dapat result dia pada utara dan selatan juga. Okay. I think we should explore a few solutions. Grammar is a... Okay, that's it. Balik ke slide kita. Okay, so itu pasal ferromagnetic So itu salah satu bahan, okay, ferromagnetic. Satu lagi ialah electromagnetic. Electromagnetic punya bahan material. So electromagnetic material ni ialah bahan, okay, kamu kena faham bahan yang hanya menunjukkan sifat magnet apabila ada arus yang melalui dia. Okay, so kita baca sikit. An electromagnet can be made from a coil of wire that act as a magnet when an electric current passes through it. Okay, so bila hanya ada, saya ulang balik, apabila ada arus sahaja yang melaluinya. Okay, but stop being a magnet when the current stop. Jadi bila tak ada arus yang lalu, tak ada current. Okay, so example yang paling mudah ada kat sekeliling awak ialah apa? Ialah wire lah. Wire sebenarnya ada magnet. Cuma mungkin kamu tak buat eksperimen kat wire tu, kita tak tahulah, tak sedar lah kan. Tapi ada magnet. Ada medan magnet kat sekeliling wire tu. Okay. Okay, so okay, saya nak pick up sikit seorang. Boleh? Arisha ada? Arisha? Ya, Doktor. Okey. Nak tanya ni. Tak ada nak marah pun. Okey, kita tanya. Nak bagi, ya lah kita semua faham. Okey, so apa yang kamu faham tentang tentang material ferromagnetic? Apa yang kamu faham? Apa tu ferromagnetic material? Ya. Dia boleh jadi magnet kalau ada permanent magnet dekat dengan dia. Okay, good. Okay. Okay, dia boleh jadi permanent magnet jika ada apa? Kamu kata ada magnet. Okay.
Ada kalau ada permanent magnet. Ya, okey, ada juga kat situ. Okey, so dia stable tak magnet tu? Dia boleh jadi bila jadi permanent tu dia stable tak ataupun dia lepas tu dia boleh jadi tak magnet balik. Dia tak stable. Okay, tak Dia tak berapa nak kuat macam permanent magnet. betul juga lah. Okay lah, you get the idea lah. Okay. Alright, tak pergi sambung. Okay, so daripada masa semasa saya akan tanyalah saya ambil random pick So siapa yang tak respon kepada saya punya ni, saya akan assume dia tak datang lah walaupun dia ada dalam. Okay. Alright. Section. Okay, so tadi kita dah cakap pasal ferromagnetic Okay, so kita elektromagnet kita dah cakap sikit tadi. Okay, ini kita bercakap sikit tentang magnetic domain So magnetic domain ni ini cerita pasal ferromagnetic Allah, dia punya slide ni turun balik. Okay, so kita patah balik pada ferromagnetic tadi. So macam kamu tengok dalam video tadi tu kan, dia ada magnet kecil-kecil dalam tu ke? Magnet kecil-kecil dalam tu yang berterabur dalam berbagai direction. Okay, maksudnya yalah, ada yang direction utara dia mungkin ke arah jarum 10 kan, ada cara ada dia punya direction utara dia ke arah jarum 4 for example. Okay, tu kat sini pun sama kalau kamu nampak kat sini dia punya direction berterabur ada arah utara, ada arah 40 degrees dan bla 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 lah maksudnya domain ni kawasan ni sikit. Okey, so domain ni ialah kawasan ni lah. Kawasan keseluruhan ni. Itu panggil domain lah, kawasan lah kan bahasa Melayunya. So kawasan tu semua direction dia arah macam yang diwakili oleh arrow tu lah. Okey, so domain-domain ni mempunyai direction yang berbeza-beza. Okey, sama juga yang bawah ni. Cuma yang bawah ni nampak lebih teratur lah maksudnya dia macam ke kiri dan ke kanan saja tak ada atas bawah sangat. Okey, tapi dia still berterabur So dalam kes ni dia tak ada net magnetic field sebab apa dia macam cancel each other lah ada seorang atas bawah kan macam kita main tarik tali lah kan kalau dua-dua arah direction opposite dia akan cancel each other so macam ni juga tapi bila ada magnet permanent magnet dia macam luruskan semua direction ni kepada satu arah kan macam kamu tengok dalam video tu lah dia cuba lurus so lepas tu because of that the ferromagnetic material ni boleh tiba-tiba ada sifat magnet sebab apa? Bila dia dah selarikan semua arrow ni, kita akan dapat total net magnetic lah. Dia tadi semua net dia kosong kan sebab apa? Seorang tarik ke kiri kan, seorang tarik ke kanan, seorang tarik ke bawah. So resultant dia punya result punya magnetic punya kekuatan tu dah tak ada sebab net dia tak ada lah kan. Jadi bila kita usap-usap kita bagi dia selari dengan menggunakan permanent magnet tu dia akan dengan arrow tu akan selari for example dia akan selari ke istilah so kalau jadi macam ni maksudnya dia selari semua sini bila dia boleh dia interact dengan permanent magnet so dia the whole material tu mempunyai direction of utara dan selatan yang selari. Itu maksudnya. Kita baca sikit. Large group of atom in which the spin are aligned are called domain. When an external field is applied, the domain that are aligned with the field tend to grow at the expense of the others. Because the material to become magnetized. Ini bahasa Inggerisnya complicated sikit lah. Ayat yang mudah yang saya cakap tadi lah. Apabila ada magnet yang permanent, kita interact dengan bahan ferromagnetic ni, so permanent magnet tu akan line semua direction ni kepada satu arah. So because of that dia dah daripada tak ada net magnetic field, dia wujudnya net magnetic field after that sebab semua dah duduk dalam keadaan selari. Okay, good. Okay, so itu introduction ya. Okay, kita pergi kepada subtopik hari ini pun dapat 2 minit saya terangkan ni. Okey, kita terangkan pasal magnetic field. Okay, tak apalah kita berhentilah ni dulu saya tak nak rush sangat takut. Yalah tak faham. Okey, baca sikit. In static electric field, electric charge, there is an area of influence around it called the electric field. Okay, ini electric field lah. Dia ni introduction tu. Okay, so similarly as
magnet, area of influence around a magnet is called magnetic field. So kalau kita tengok pada benda yang paling mudah ialah permanent magnet lah. Macam gambar rajah sebelah kanan ni. So kita dapati apa? Okey, kalau yang atas ni kita dapati the direction of magnetic field adalah dia keluar daripada north dan masuk pada south. Okey. So yang bawah ni pun samalah. Ini lebih kepada kata yang betul-betul punya gambar lah. So kita boleh tengok benda ni apa? Kita boleh tengok field ni guna apa? Guna serbuk besi. Kita baca sikit. Any ferromagnetic material in the magnetic field will be attracted by the magnet. Okay, so the direction of the magnetic field at any point in space is the direction indicated by the north pole of a small compass. Okay, so kita boleh nak tengok field ni tak boleh tengok dia benda gaib, tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok benda tu dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh observe dia menggunakan kompas. Kompas kita akan dapati dia punya jarum kompas tu akan respon kepada magnetic field tu. So dia akan respon menunjuk macam ni lah. Direction of ni semua direction of kompas lah. So bila dia duduk kat kawasan ni dia menunjukkan arrow ni. Okay, sampai kat S tu dia nak menunjukkan arrow utara dia ke arah S tu. Okay, kalau menggunakan serbuk besi kita akan dapat tengok pattern dia, pattern of magnetic field. Okay, bukan direction lah. Kita boleh tengok pattern of magnetic field around the permanent magnet. Okay, so dia akan buat benda ni lah. Rasa kamu tahulah benda ni rasa well known punya eksperimen kan. Semua orang tahu rasanya benda ni. So kita taburkan serbuk besi kat sekeliling permanent magnet dan dia akan membentuk satu shape ataupun satu pattern yang mewakili magnetic field. Okay, tu je, tak ada apa pun. Baik, dah tukar. Okay. Okay, so sekarang ni untuk memudahkan kefahaman kamu, okay, orang introduce magnetic line. Sebenarnya benda ni tak ada pun. Maksudnya kita sendiri lukis untuk kita lebih faham tentang sifat magnetic field tu. So the magnetic field line never intersect, betul. Okay, so maksudnya kenapa dia tak intersect? Sebab dia selari. Maksudnya mana dia punya direction sama kan, daripada N ke S. Dia kena selari lah. Dia kena sejajar dia pergi kan daripada N ke S. So memang tak akan intersect lah. Okay, itu dia punya reason lah. Okay, nombor 2, the direction of the field is the direction of a north pole would point. Apa ni ayat dia tak habis ni. The direction of the field is the direction a north pole would point. Oh, okay. Okay, so dia apa yang cakap dia keluar dan masuk di sini lah. Dan okay, ini penting. The magnetic field is strongest when the field line of force come close together and is weakest when the field line are far apart. Okay. So apa yang dia maksud kat sini? Ni saya tanya nanti saya randomly pick someone. Okay, so kalau apa yang dimaksud kat sini, okay, sebab tu kita kena lukis magnetic line sebab kita nak faham sifat-sifat dia. Okay, so dia kata apa dia? Strongest when the field line of force come close together. Okay, so maksudnya mana strong? Ialah kawasan yang kat sini. Okay, yang betul-betul sikit je ni. Ataupun kat kawasan sini. Okay, so dalam arti kata lain, kawasan yang dekat dengan dia punya apa kata N dengan S, punca keluar dan masuk tu adalah kawasan yang mana magnetic field dia ialah strongest. Okay, so because of what? Dari segi kalau kita rujuk pada line ni, kita dapati dia punya line paling dia kata apa? Dia punya jarak antara line adalah paling dekat adalah cut area N dan S. Okay, so mana yang kedudukan yang paling weakest? So paling weakest ialah pada jarak yang paling jauh lah daripada N dan S. Okay, so logically kawasan ni lah. So kita dapati jarak antara dua line tu adalah jauh. Okay, so because of that reason dia itulah dia jauh daripada N dan S. Okay, so magnetic field line ni yang kita lukis ni dia memudahkan kita lah untuk memahami sifat magnetic field. Maksudnya yang dekat dengan N dan S tu kuat diwakili oleh apa? Dia punya jarak antara magnetic field line tu. Kalau weakest iaitu jauh daripada N dan S, dia punya apa, power dia kurang, dan diwakili oleh jarak antara dua magnetic line juga. Okay, so jarak besar maksud dia lebih lemah berbanding jarak yang dekat antara dua line tu. Okay. Okay, so ini yang tadi jugalah. So magnetic field can be visualized using magnetic field line.
Okay, so ini rekaan kita je ya. Line ni mana tak ada pun ya. Kita nak lukis sebab mudahkan kita. Tapi secara praktikal nak tengok dia adalah gunakan kompas lah. Nak tahu direction dia guna kompas. Nak tengok pattern dia kita guna iron serbuk iron lah, serbuk besi. Okay. Okay. Alright. So ini apabila ada dua magnet. Okay. So tadi kita berbincang tentang satu magnet saja. Okay. Bila ada dua magnet, dia ada dua situation. Okay. Satu situation N dan S. Berlainan jenis. Okay. So bila berlainan jenis, dia akan ada attract each other. So ini semua orang tahulah kecil pun dah main dengan magnet kan. So bila N dan S should be dia akan keluar daripada S akan masuk ke N ya. So because of N bagi setiap magnet ni adalah lagi jauh daripada N yang ni. So dia akan attract pada N yang dekat ni lah berbanding N dia sendiri. Okay, N yang kat belakang tu. So dia lebih attract pada yang terdekat ni. Ada juga yang ke belakang tapi ada yang betul-betul dekat ni dia akan attract pada N yang ni lah. So dia akan bentuk pattern macam tu. Okay, saya lupa sekejap lah dia punya array. Okay, dia akan bentuk dia terbalik N ke S. Oh sorry. Okay, N ke S. Okay, so bentuk macam tu. Okay. So yang jauh daripada area ni dia akan ke belakang lah. Okay, macam biasalah. Yang macam belakang. So yang dekat dengan area kawasan ni dia akan attract pada S yang ni. Okay. N ke S silap. Sorry. S ke N pula. N ke S. So dia akan attract pada S yang terdekat ni. Dia tak attract S yang belakang tu. Okay, dalam area ni je lah. Yang lain pada tu dia akan attract macam S ke belakang. Okay, yang satu lagi situation yang mana sama jenis. N dan SS. So dalam kes ni dia akan repel each other lah. Dia akan menolak sebab apa? Direction dia sama. Ini keluar, okay. Ini pun keluar. Okay, so bertembung. Okay, dia bertembung. Dia collide each other. So because of that akan berlaku repel lah, akan berlaku penolakan. So dia akan cari juga S. So dia akan cari S kat belakang lah. Sebab S dah tak ada S yang terdekat lagi kan. So ini pun akan cari S kat belakang. So apa yang kenapa berlaku penolakan? Sebab dia bertemu lah. Dia punya magnetic field ni tak orang kata apa? Dia tak ngam lah each other. Satu pun nak keluar, dia satu lagi pun nak keluar. So bertembung. Because of that berlaku penolakan. Alright. So ini dia just tunjuk comparison between magnetic field dan electric field. So more or less same lah dia punya konsep je. Cuma yang electric field kita ada positif dan negatif. Okay. Dalam magnetic field ada N dan S. Okay. Kalau dalam selatan electric field ada positif dan negatif. Okay. So shape dia kurang je. Okay. Magnetic field, the magnetic field, okay, at a point, okay, ini kena understand betul-betul okay, saya tanya ni, okay, so be prepared everyone. Okay, the magnetic field at a point is the magnetic force on a test charge placed at that point, okay. Okay, so apa yang dimaksud dengan ayat ni ialah, okay, so kita ada satu magnetic field, for example datang daripada example yang paling mudah saya cakap sini. Sebab kita dah belajar permanent magnet, kita cakap pasal permanent magnet je lah. Okay, so kita ada permanent magnet. Okay, so kita ada permanent magnet. So kita akan ambil satu macam mana saya cakap? Saya baca electromagnetic test charge is moving. Oh, okay. Okay, senang ayat senang macam ni lah. Susah benar saya cakap. Okay, so kalau kita ada satu magnet field, so apabila kita ada satu test charge, for example, kat sini ialah satu positif charge. Okay, so kalau kita dekatkan dengan magnetic field ni, dia akan interact lah, positive charge tu akan interact dengan B tu, dengan magnetic field tu, dan apa result dia akan menghasilkan magnetic force. Okay, ni ayat biasa saya tak masuk, saya nak bagi kamu faham dulu jangan masuk rumus saya bukannya, kita belajar fizik ni bukannya terus masuk rumus. Kita kena faham dulu apa what's going on, baru kita masuk rumus. Okay, so kita akan wujud magnetic force. Okay, so macam ni ulang balik.
So kalau kita ada satu benda material, tak kisahlah elektromagnet ke ataupun paramagnet ya, so bila kita ada satu field magnet, lepas tu kita dekatkan satu electro charge ataupun satu charge bercharge positif dekat dengan dia, so kita akan wujud dia magnetic force kat situ. Okey, magnetic force tu macam ni kena detect, dia akan menolak atau menariklah charge tu, dia akan interact lah dengan charge tu. Lepas tu kita akan observe yang sama ada dia akan tolak atau tarik lah, bergantung pada magnetic field tu. Okey, so itu idea dia je. So maksudnya apa yang akan efek pada charge tu, dia akan ada berlaku tarik atau tolak. Sebab apa? Wujudnya magnetic force. Okay, itu idea dia, tak masuk umur segini, itu idea dia. Okay. Okay, so the test charge is a point moving charge. Okay, tak kisahlah positif atau negatif. The SI unit for magnetic field is Tesla. Okay, so kita kena ingatlah, dia punya SI unit ni Tesla, jangan letak benda lain pula. Okay, Tesla T. Okay. Okay, so ini ialah discovery lah by this physicist. Okay, so apa yang dia nak sampai kat sini ialah apabila kita ada satu wire, okay, apabila ada satu wire dan kita letak kompas kat sekelilingnya, okay, so kompas tu akan menunjukkan direction of magnetic field, sama macam permanent magnet juga lah. Okay, so dia kata first observe that a compass needle deflect indicating the presence of magnetic field when placed near a wire carrying the current. Okay, so ini ialah discovery by this guy, okay, yang menunjukkan bahawa elektromagnet boleh menghasilkan magnetic field. Okay, okay, sebelum tu saya nak tanya sikit kamu ni pasal permanent magnet. Tiba-tiba pula dah masuk pada elektromagnet. Kita tanya sikit pasal permanent magnet ni. Okay, beware semua. Okay, apa saya nak tanya? Banyak ni. Okey, saya tanya sikit. Lagi 20 minit. Siapa nak pilih ni? Tadi perempuan kan, kita selang-seli lah. Bagi fair sikit. Tadi perempuan lelaki Aduh ya. Okeylah, tak apalah. Saya dah lupa dah saya panggil perempuan lelaki. Okey, Najihah Rosli. Ada ke tu? Okey, okey. So, saya nak tanya kamu. Apa saya nak tanya? Sekejap saya tengok slide balik. Okey, so okey, magnetic field ni kita boleh tengok ke? Kita boleh lihat ke benda tu? Senyap kan? Kalau kita buat eksperimen, kita boleh tahu pun. Ada nampak ke magnetic field tu keluar daripada magnet tu? Tak ada. Tak ada. Tu nampak tidak? Tak nampak Okey, so tak nampak. Okey, benda tu benda gaib. Okey, tak nampak. Okey, tapi kita boleh tengok dia menggunakan apa? Ada dua cara untuk kita tengok dia. Okey, kalau nak tahu direction ni kita guna apa? Kompas. Okey, good. Kalau kita nak tengok pattern ni kita guna apa? Serbuk ayat. Apa? Serbuk ayat. Guna serbuk ayat. Okey, good Okey, so orang lain pula saya panggil kejap. Okey, itu terima kasih. Okey. So Putra Kuzai. Ada ke tu? Ya, okey, good. Okey, saya nak tanya kamu ni. Okey, so okey, berdasarkan magnetic field line, macam mana kita nak tahu yang kawasan tu kuat ataupun tak kuat? Kita tengok apa kat magnetic line tu? Kalau dia rapat dia kuat, tapi kalau dia jauh dia weak sikit. Okey. So dia rapat kat kawasan mana tu?
Dia biasa rapat kat kawasan hujung-hujung N dengan S tu. Okay, so jauh dia kat mana tu? Jauh tu kalau kat tengah-tengah. Okay, okay. Okay, good. So far nampak semua saya kata kamu semua faham lah saya ambil kandidat je. Okay, apa yang nak tanya? Ni okey kot ini semua orang tahu pasal apa repel dengan track antara dua magnet ni. Saya rasa tak perlu nak bincang lah. Okay, 20 minit. Okay, next. Lah, saya tengok ada banyak minggu lagi. Okay, so saya tak perlu nak rush sangat lah. Okay, nak Azhar. Okay. Yang ni. Apa? Hilang dah. Tak lupa besar dah. Okey. Kita sambung sikit lagi. Okey, tadi kita cakap apa? Kita dah cakap pasal permanent magnet So sekarang ni kita masuk pula kepada elektromagnet. Maksudnya material yang hanya menunjukkan sifat magnet apabila ada arus melalui ni. So example yang paling mudah ialah wire lah, straight wire. So sekarang kita akan belajar, dalam topik ni kita akan belajar 3 jenis shape. Okay, so shape yang paling mudah ialah straight wire ni lah. Okay, so kita baca sikit. The magnetic field pattern are concentric circle, maksudnya dia bentuk circle lah, bentuk the magnetic field tu circle. Nanti kita belajar macam mana nak tengok direction dia. So the direction is determined by right hand rule. Ini rasa kamu belajar dah kan SPM dulu. So kalau gunakan petua tangan kanan, okay, nampak So pastikan arus adalah selari dengan kita punya ibu jari. Okay, dan yang 4 jari lagi ni, okay, saya ada 4 lah, tak tahulah ada yang 5 So 4 jari lagi ni adalah menunjukkan arah dia punya magnetic field. Okay, so magnetic field untuk straight wire ialah dalam bentuk circular macam gambar rajah ini. Okay, bentuk circular. Okay, itu dia So the direction of the magnetic is indicated by the deflection of compass. Ni kalau kita nak tengok direction dia lah. Kalau nak tengok secara eksperimen lah kalau nak guna mudah kita guna petua genggaman tangan kanan. Ni rasa SPM pun mudah belajar. Okay, so the direction of the magnetic is indicated banyak kali, berapa kali diulang. Okay, ini bukan slide saya ni, kita ambil slide memang daripada tahun-tahun sebelum tu saya ambil. Okay, next. Okay, so ini sama jugalah idea dia sama. Okay, so pastikan kita punya ibu jari adalah selari dengan arah arus. Okay, sama ada ke atas atau ke bawah. So dia punya direction of the current akan different lah. Kalau ke atas dia akan counter clockwise, bila ke bawah dia akan clockwise. Okay, itu je. Okay, so magnetic field of a long straight, okay, straight wire lah maksudnya. Okay, so dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi field strength, magnetic field strength B. Okay, so ada 2. Satu ialah, okay, ni saya tanya nanti so ingat saya nak contoh sikit. Okay, satu ialah dia punya size, okay, dan satu lagi ialah dia punya distance. Okay, so saya tak nak tengok rumus, kita jangan tengok fizik bukannya buat rumus kita nak faham dulu. Okay, so bila satu current tu bila satu wire tu dia kita boleh tingkatkan dia punya arus, okay, so arus yang meningkat akan menghasilkan magnetic field yang lebih tinggi. Okay, ini terbukti secara eksperimental lah, kamu kena buat eksperimen lah untuk tengok benda tu sebab apa saya pun tak tahu. Okay, so itu daripada eksperimen. Okay, orang kata dia naikkan arus, dia dapati bahawa dia punya nilai magnetic field strength dia pun akan meningkat. So dari segi observation lah. Okay, so nombor 2 ialah the distance from the wire. Okay, so ini satu lagi. Okay, ini kamu kena faham betul-betul ni distance apa banyak student dia faham distance tapi dia tak tahu distance apa. Distance antara apa dengan apa ada kata takut nanti ada kata ini distance ni rupanya ialah
dia punya ni jejari wire ke, kan macam itulah kan. So kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan distance tu. Ada baru masuk. Apa baru masuk ni? Okey. Oh, ada 3 rupanya. Okey, satu lagi adalah constant call permittivity, which is a measure of the extent to which the surrounding medium reinforce the magnetic field. Okey, so dia berkaitan kata secara mudahnya dia adalah berkaitan dengan surrounding lah. So ini adalah satu constant yang dia berkaitan dengan surrounding. So dalam exam benda ni adalah tak berubah-ubah lah. Dia hanya ada satu nilai je. So kamu just ingat je lah nilai tu. So lebih mudah. Okay. Okay, baru kita masuk rumus sikit. Okay, so distance from the wire maksudnya, okay, saya tak cerita tadi tu masuk ni 3. So distance from the wire ni maksudnya dia adalah, maksudnya kalau kamu ada wire macam sebelah ni, okay, so example lah saya lukis sikit. Okay, so kamu nak kamu nak ukur magnetic field, okay, sejauh ni daripada wire tu, for example 3 cm lah, for example 3 cm. Okay, so 3 cm dengan satu lagi kita nak buat eksperimen, satu lagi 5 cm. Okay, 5 cm. So kita dapati, okay, 3 cm menunjukkan bacaan magnetic field strength yang lebih tinggi. Sebab apa? Dia dekat. Okay, dia dekat dengan wire tu. Berbanding dengan 5 cm. 5 cm kita dapati, kita ukur bilangan dia punya nilai magnetic field dia adalah kurang. Dia kurang, nilai dia kurang daripada 3 cm. So 5 cm ni, okay, dia punya apa? Magnetic field dia B untuk 5 cm ni adalah lebih adalah kurang daripada B untuk 3 cm. Okay, so because of that jarak memainkan peranan. So makin jauh jarak dia daripada wire tu, makin kurang dia punya nilai magnetic field strength dia. Okay, so itu dia punya kefahaman lah, kamu kena faham tu. Juga main masuk rumah ni bukan maths. Maths lah, kita guna maths. Kita bukan belajar apa, kita bukan buat maths. Kita guna maths untuk selesaikan masalah fizik. Okay. The magnitude of magnetic field strength at a distance r from a wire carrying a current of I is, okay, so ini dia punya rumus. So kena betul-betul understand. I ni current lah, okay, obvious. Mu naught ni dia akan bagilah yang bawah ni. So ini tak akan berubah. Okay, tak akan berubah. Kamu kena tahu. Yang kamu kena betul-betul clear ialah R ni. Okay, R ni apa? R ni bukan radius of the wire. Dia kata nanti tak faham. Okay, distance tu apa? Nampak 2 pi R ni macam pernah tengok. Tiba-tiba masuk distance of radius pula. Tapi selalunya dia tak akan bagilah. Okay, so dia akan bagi distance. So R tu sebenarnya ialah distance. Distance from the wire. Maksud distance tempat kita nak ukur tu. 5 cm. For example 5 cm. Kita ukur, kita ada alat ukur sini. Kita ukur 5 cm kat situ. So distance tu ialah between the wire tu dengan barang yang kita ukur tu. So daripada 5 cm tu berapa bacaan tu. So R2 itulah maksudnya. So kena understand tu. Okay, so SI unit for magnetic field strength is Tesla. Okay. Okay, ini apa baru masuk? Ataupun student ni K11 ni. Sebab saya guna Zoom yang sama. Okay, tak apalah, yang K11 tu tunggu dululah. So magnetic field of current carrying loop. So ini ialah more complicated lah yang compare tu tadi. Okay, so daripada sini apa kita dapat? Okay, kita dapati bahawa the shape of ataupun dia punya pattern of magnetic field line tu adalah bergantung pada shape of the wire. Wire straight kita akan dapat a very simple punya pattern, just circular one. Okay, so bila kita buat dalam bentuk carrying loop macam ni, kita dapati akan ada dua jenis circular line, yang mana kat tengah-tengah tu dah macam ada satu pattern straight line. Okay, so kalau kita tengok kat sini, betul-betul tengah tu ialah straight line lah sebenarnya. Okay, dia tak ke kiri, dia tak ke kanan pun. Sekejap saya. Okay, so daripada sini kita dapati dia tak kiri yang betul-betul yang ni. So dia betul-betul terus dia ni. Okay. Jadi yang ini dengan ini semua ada deflected ke sini lah, membuat circulation yang besar. Tapi yang betul-betul tengah ni dia tak tahu nak pergi mana, kiri atau kanan. Okay. Okay, itu tak penting lah. Yang penting saya nak cakap pattern dia berlainan. So nanti mungkin ada soalan exam yang cakap, okay, saya bagi okay. So dia kata macam ni. Saya nak cakap. Okay, cuba
tentukan yang mana ialah pattern bagi magnetic field untuk current carrying loop. So kamu kena recognize lah the pattern. So ini ialah pattern untuk current carrying loop. So kita ada hanya belajar 3 je. Tak banyak pun. Satu tadi straight line, straight wire. Okay, just simple punya pattern. Ini ialah current carrying loop dan yang ketiga ialah solenoid. Okay, solenoid dia lagi mudah untuk kita ingat sebab dia adalah patternnya macam rupa permanent magnet. Nanti kita tengok nanti. Okay, so ini adalah pattern untuk current carrying loop. Okay, so dia pun ada dia punya formula tersendiri ya. So kamu kena beware mana formula nak guna. Jadi yang tadi B sama dengan mu not I over 2 pi R tadi ialah untuk apa? Untuk straight line, straight wire. Yang ini rumus untuk this one lah, this case iaitu current carrying loop. Okay. So the direction of the magnetic field produced by a loop current are the same inside the loop. Okay. Okay, apa itu ni? The direction of the magnetic field produced by a loop current are the same inside the loop. Okay. Okay, so maksudnya dia masuk dia keluar sinilah. Itu je maksudnya. Tu tak ada benda yang penting sangat. Okay. The magnitude of the magnetic field at the center, ini penting. At the center of circular loop with a radius R and carrying current I is this one. So this one is only specifically untuk mengukur magnetic field strength kat mana? Kat tengah-tengah ni je. Jangan pula kamu untuk tahap kamu dia hanya akan bagi soalan untuk cari kat tengah-tengah ni je lah. Dia boleh cari tempat-tempat lain ni tapi bukan rumus ni. Okay. So kalau macam saya dulu bila dah habis matrik kan, kamu asasi lah kamu matrik saya matrik dulu. Habis masuk ijazah saya memang ambil pure physics. So pure physics akan belajar macam mana nak terbitkan rumus. Okay. Ni kamu hafal betul. So saya kena belajar macam mana nak terbitkan rumus ni. Okay, ini untuk particular case je, okay, kat tengah-tengah. Okay, so kalau saya kena belajar macam mana nak cari kat atas ni, kat tepi ni. So ada cara ni lah. So untuk tahap kamu, just kena cari, kena tahu macam mana nak kira magnetic field strength kat tengah-tengah. Untuk current carrying loop ni. Okay, so ini rumusnya. Dan R ni jangan tersilap dengan R yang tadi. R tadi tu ialah distance wire tu dengan alat yang kita measure dia punya what's that? Alat untuk kita measure magnetic field strength tu. PR kat sini ialah radius of circular loop. Okay, so radius of circular loop. Okay, so kena betul-betul ingat dan clear about this jangan orang kata apa confuse lah ni R ni jarak pula bukan jarak ialah radius dia. Okay, I ni okey lah, obvious lah, I obvious so R ni selalu takut nanti confuse R ni dengan R yang tadi. R tadi tu ialah jarak kita measure dekat mana. Ini memang kita ni rumus ni hanya measure kat tengah-tengah ni, tak ada tempat lain, tak ada. Untuk tahap kamu kita just measure kat tengah-tengah ni je. Okay, so R ni ialah dia punya radius of the loop. Say radius mana ni? Radius ni lah. Nampak pula dah keluar. Okay. So radius ni lah. Okay. Okay. This one itu radius untuk circular loop. If there is an end loop in the coil, the magnitude of the magnetic field is this one. Okay. So this one ialah untuk kalau ada banyak loop. Okay, so tak ada gambar kat sini. Saya pun tak pernah tengok. Okay, tapi kamu assume dia boleh buat beberapa loop yang mana setiap loop tu menghasilkan nilai ni. Okay, so kalau ada 2 loop, kita darablah dengan 2. So n ni ialah bilangan dia. Okay, so kalau ada 2 loop, so nilai satu ni, nak ini kefahaman lah. Nilai satu ni kamu darabkan dengan 2. Okay, so ini ialah merujuk pada n ni lah. Kalau n 2 loop, darablah dengan 2. Ada 3 loop darab nanti so on lah. Okay. Okay, so kalau boleh kita ni budak-budak lah sebelah dah masuk ni. Okay. Okay, kita buat sikit lah example and then dah lah. Okay, mungkin kita sambung next week. Okay, itu face to face itu lagi lah, nanti saya tanya banyak lagi lah untuk kamu Saya tak buat one way class lah apa ni Saya tanya kamu. Okay, supaya kamu alert.
Faham. Okay, so kita tengok satu example, ada 5 minit lagi. Kita cuba adakan example 1, 2, 3, 4, 8 lah pula. Try lah mana yang boleh. Okay lah, saya ambil lah example budak K11 minta tunggu kejap lah. Okay. Okay, a horizontal long wire carries a current 50 ampere. What is the magnitude of the magnetic field it's produced at a point 5 cm directly below the wire? So nampak, ini bukan radius. Okay, R tu bukan radius. Dia tak macam case close loop, loop tu loop tu ialah radius of the loop. Ini bukan radius. Ini ialah distance from the wire. Okay, so make sure understand that lah. Okay, so ini ialah straightforward question lah. So kamu masuk I, masukkan R, pastikan tukar dalam unit SI, jangan ambil 5 saja, ambil 0.05. Kadang-kadang ada student juga masih tak tahu lagi benda tu. Okay, so masuk je tu, kamu dapatlah straightforward. Ni straightforward lah, senang sangat. Tak jawab lah, memang tak tahulah saya nak cakap apa. Okay. Okay, at what distance of a straight long wire carrying a current of 5 ampere produce the magnetic field of 50 microtesla? Okay. Okay, ni straight dia long wire juga, straight long wire. So guna rumus sama. Okay, so kita nak dapat radius dia bukan radius saya pun dah pening. Okay, ini ialah kita nak dapat R ni ialah distance bukan radius distance yang mana kita measure the magnetic field tu. Okay. So R sama dengan mu non I over 2 pi B. Just insert all the value and get the answer lah. Okay, so R dia ialah 2 darab 10 negatif 2. So apa maksud ni? Maksudnya ialah ini ialah jarak yang mana kita ukur B dia sama dengan 50 mikro Tesla. Okay, so kalau kita dekat sikit, 1 darab 10 negatif 2 meter. Adakah nilai dia sama? Tak. Maksud nilai dia of course akan meningkat. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam gambar rajah pula. Dalam kita tengok dalam rumus ni, kita dapati apa? R menurun, nilai dia menurun, B dia akan meningkat. Jadi of course kalau dia daripada 2 menjadi 1, okay, so daripada 2 darab 10 negatif 2 kepada 1 darab 10 negatif 2, of course nilai R dia akan turun dan automatically kita boleh tahu B dia akan meningkat. Okay, so itu kamu kena understand lah. Okay, alright, ni apa pula? A 1.5 meter long wire is formed into a plain coil of 1 turn. Ini ialah case yang kedua tadi. Turn. So make sure R2 ialah radius dia. If the current in the wire is 65 milliampere, find the magnetic field at the center of the coil. Nampak? Kamu hanya kena kira only particular case lah kat center of the coil. Dia tak suruh cari tempat lain. Okay, so kamu guna rumus yang betul, jangan guna rumus yang salah. Okay, so guna rumus dia B sama dengan mu non I over 2R. Jangan tersilap pula dengan straight wire. So macam mana nak dapatkan R? Sebab apa dia tak bagi R kat sini kan? Dia bagi hanya arus dia. Dia punya bagi arus arus dia bagi. Okay, dia punya wire. Okay, 1.5 meter. Dan itu je kan. So kita hanya dapat arus. Mu naught ni memang kita tahulah. Jadi macam mana nak dapatkan R? So kita kena guna rumus lah. Kita guna information 1.5 meter ni. Okay, guna rumus apa? Guna rumus lilitan bulatan. 2 pi R sama dengan 1.5 meter. So kamu akan dapat nilai radius dia. Okay, so just insert, kamu akan dapatlah nilai magnetic field dalam kawasan tengah ni. Okay, kawasan lain kamu tak belajar lagi. Kawasan tengah saja. Okay, last. Okay, last for today. Okay, a wire 1.5 meter long form a coil. Okay, so instead of one coil yang tadi, okay, ini kita ada 50 turn. Maksud 50 kali pusingan coil. Okay, so ingat, saya tak cakap pasal maths dia, kita cakap pasal fizik dia. So setiap coil akan menghasilkan nilai B yang sama. Okay, so bila satu coil menghasilkan nilai B yang sama, 50 coil, kita darablah 50. Betul? Itu je maksudnya. So dia darab 50 turn and carries the current 65 milliampere. What is the magnetic field at the center of the coil? So still at the center lah. Okay, so ini the same method. You have to find the radius. Okay, so
masuk je lah rumus, tapi apa beza dia dengan yang lain ialah yang beza dengan lain. Beza dengan yang soalan lepas ialah nilai n, dia ada kat sini n. Yang tak itu 1. Sebab tu dia reduce pada mu naught I over 2R. Tapi untuk 50 turn, kamu kena masuklah n sama dengan 50. So kamu akan dapat nilai dia. Okay. Alright. So okay, kita sambung ini kat minggu depan lah. Selalu nak start tempat sebab 1 jam je. Sebab sebelum ni kuliah 11 pun saya ambil 1 jam untuk habiskan magnetic field sebelum masuk magnetic force. Okay, kita jumpa minggu depan kuliah 18 ya. Okay, kita jumpa minggu depan. Okay, face to face. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya bagi kehadiran kamu isi ya. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Selamat berpuasa tu. Okay, terima kasih. Okay, bagi saya rehat sekejap rehat sekejap. Rehat sekejap. Kita tunggu yang lain masuklah dulu Saya tutup kamera kejap. Mari siap dulu. Puas. Rekod.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, so nampaknya lain lagi berapa 6 orang ni tak masuk ke lambat ke saya tak tahulah. Okay, so just kita start juga lah kelas sebab hari ni sejam saja. So kalau boleh kita habiskan lah yang mana boleh lah. Saya tak nak laras. Okay, kalau boleh kita habiskan mana boleh dulu. Tapi rasanya boleh je hari ni. Okay, boleh je habis topiknya hari ni. Alright, so saya nak beritahu macam kelas K18 tadi saya akan buat two way. Maksudnya saya akan tanya kamu question, pickly random, saya akan ambil lah siapa-siapa je saya akan tanya. So siapa yang tak respon kepada saya punya request tu, saya assume tak hadir lah, tak duduk depan ke, so beware lah, duduk depan laptop dengar apa saya cakap, dan fahamkanlah apa yang saya nak sampaikan. Kalau tak faham cakap. Okay, so sakit tekak pula. Tak sempat nak rehat sebab di kelas dengan K18 ni terus kamu ni kelas lah. Okay, so ini kelas yang tadi tu. Sekejap saya nampak ke apa yang share? Nampak ke semua apa yang saya share? Nampak doktor. Nampak doktor. Alright, good boy, good girl. Alright, so hari ni kita akan masuk pada magnetic force. Okay, so kita cuba habiskanlah kalau boleh habis. Okay, saya tak nak push lah sebab saya rasa banyak lagi masa kita untuk habiskan kamu punya syllabus ni. So kita layan je lah apa yang kita boleh layan, mana yang kita boleh habis, kita habiskan. Okay, so tadi sebelum ni kita record balik sikit. Okay, tadi pun saya baru ajar kuliah 18. So kita baru belajar kita minggu hari Rabu hari tu kita belajar tentang magnetic field. So magnetic field ni yang kamu baru je belajar hanya ada 3 jenis lah. Bukan 3 jenis maksudnya dia ialah magnetic field lah. Tapi tiga bentuk. Satu ialah straight line, so ada circular loop dan juga solenoid. So ketiga-tiga mempunyai equation berbeza, so you have to understand it macam mana nak guna. Okay, so saya recall balik. Okay, so R untuk straight line bukannya ialah radius of wire. So jangan pula orang kata apa, kamu confuse. Kata R ni radius of wire, 2pi R ni dia punya bukan. So R ni ialah dia punya distance yang mana kita measure dia. Okay, so for example kita ada alat nak measure dia kan. Okay, so R tu ialah dia punya, sekejaplah saya ni sikit. Saya contoh sikit. So R tu ialah dia punya distance. Ni kalau contoh adalah alat nak measure dia kan. Saya pun tak tahulah alat dia ukur macam mana. So kita nak measure dia pada R distance. For example 5 cm. So R sama dengan 5 cm. So maksudnya apa? Maksudnya kita ukur nilai magnetic field tu pada jarak 5 meter daripada wire ni. So maksudnya makin besar dia punya nilai, jarak maksud makin jauh jarak dia daripada daripada wire ni, makin rendah dia punya nilai R, nilai B. So masih tinggi R, masih nilai B dia makin rendah. Tetapi kalau arus dia meningkat, nilai B dia akan meningkat. So dia ialah directly proportional dengan I, B ni, tetapi ialah inversely proportional dengan R. Okay, situ ialah straight line. Okay, untuk circular loop kita ada R kat sini juga, tapi R kat sini ialah apa? Ialah dia punya radius of the loop. Okay, so jangan kamu kata pula distance dia pula. So untuk tahap kamu just B ni ialah untuk mengukur dia punya kekuatan medan magnet kat ke tengah-tengah ni, kat tengah-tengah ni. Okay, kat tengah-tengah ni je. Kamu tak belajar pun untuk yang lain. Okay, jangan kata nanti Dr. Umar kata ini untuk ukur tempat lain, tak. Untuk tengah-tengah ni je. Saya tak ajar jangan sesat di sini. Okay, yang lain tu tak boleh. Okay, untuk kisahmu untuk belajar tengah-tengah ni. So B ni, rumus ni hanya untuk mengukur magnetic field strength kat tengah-tengah circular loop sahaja. Okay, so kita pergi pula pada solenoid. So solenoid kita ada N mu naught I. Dia ada 2 rumus. Ini lagi confuse. Satu kita ada N kecil, N besar. So N kecil apa, N besar apa, L apa. So kita kena understand betul apa maksud dia tu. So L ialah panjang keseluruhan solenoid tu, daripada hujung kiri ke hujung kanan. Itu maksudnya. Mu naught senanglah. I mu naught saya rasa tak ada masalah. N kecil, N besar. So N kecil, N besar ni saya recall balik, siapa yang tak ni nanti saya tanya. Okay. So N kecil ialah
N, kalau kita tengok rumus N sama dengan N over L. So apa maksudnya tu? Okay, so fizik kena understand bukan kita hafal rumus dan masukkan saja nilai kena understand dia. So N ialah bilangan loop per meter. Kalau per meter ialah unit SI je lah. Maksudnya bilangan loop dalam untuk satu unit distance. For example, okay, so kalau for example kat sini, ini kat sini 1 meter. Okay, kat sini 1 meter, sini 1 meter. Okay, so berapa bilangan loop yang kita cover untuk 1 meter ialah 2 sahaja. Okay, so N ialah equal to 2 untuk kes ni lah. Okay, N besar pula. N besar ialah the total loop yang ada dalam solenoid ni. So make sure you understand it. Okay, so N besar untuk the whole loop dalam, the whole number of loop dalam solenoid. N kecil tu ialah untuk satu unit distance je. So kalau 1 meter unit distance dia punya loop dia hanyalah melibatkan 2 sahaja. So macam mana nak dapat 5? Bukan 5 macam mana nak dapat keseluruhan loopnya ialah kalau loop L dia berapa? 5. So N dia berapa? N sekejap. Kalau nak cari N dia untuk N sama dengan 2 kan. Saya bercakap pun kelang kabut. So kita dapat apa? NL, betul. Okay, so kalau N dia sama dengan 2 untuk 1 meter. So kalau L dia 5 meter, keseluruhan ni 5 meter. So kita dapat apa? So kita akan dapat 2, okay, darabkan dengan L, 5. So keseluruhan solenoid, saya tak kira lah ni, saya ni buat example saja. Kita ada 10, 10 ada 10 turn. So N besar adalah merangkumi kesemua, N kecil adalah untuk satu unit distance saja. So dalam kes 1 meter, kita dapati ada 1 meter panjang tu, 1 cm patutnya. 1 cm je, tapi saya bagi example lah, bagi faham kan. So 1 cm je, dia hanya ada 2 loop saja. Okay, itu saya call balik lah. Okay, nanti saya akan tanya biasa semasa ke semasa. Okay, ni tak perlulah. Okay, ni dah bercanda lepas. Okay, so kita masuk sikit pada magnetic force. Okay, a magnetic force on a charged particle. Okay. Okay, so maksudnya apa tu? Maksudnya a magnetic force yang dikenakan pada partikel yang bercas. Okay, maksudnya positif partikel ke, negatif partikel ke. Jadi saya tak nak terus kepada equation. Saya nak pastikan kamu faham dia punya konsep dulu. Jangan pergi kat equation ni. Ini bukan maths. Maths memanglah boleh masuk je. Fizik kamu kena understand dulu, baru kita pergi pada equation. Okay, a charged particle moving through a magnetic field. Okay, so kalau kita ada satu, bayangkanlah bayangkan kamu ada satu charge macam bola tu, okay, charged particle moving through a magnetic field. Okay, so dia lalu kat magnetic field, nanti kita tengok dia ada gambar rajah seterusnya. So dia akan experience a magnetic force. Okay, so magnetic force tu adalah dia mengikut rumus ni lah. F sama dengan QV cross product B. So ini adalah rumus cross product. Okay, so okay, kita baca dulu. The direction of the magnetic force is perpendicular to both the direction of the particle charge velocity and the magnetic field. Okay, magnetic field. Okay, so kalau kita nak tahu lebih jelas, kita kena guna right hand rule lah. Okay, so the direction of current, ni dah lain ni. Dia sepatutnya direction of current tu ialah direction sama juga dengan direction of point particle. Ini dia guna akan datang punya ni direction current. Current tak introduce kat sini. So should be kat sini bukan direction of current lah. Ni ialah direction of apa tadi? Charge particle. So the direction of charge particle. Okay, so ini adalah direction of charge particle yang biru tu. Okay, yang merah ialah direction of magnetic field. Dan apabila ada dua syarat ni, maksudnya a charge particle yang tengah moving, kalau dia tak moving, dia tak ada langsung magnetic force yang act on it. Dia syarat dia punya particle tu mesti move, mesti bergerak. Sebab apa? Kalau tak bergerak, apa jadi? V sama dengan kosong. V sama dengan kosong, F akan sama dengan kosong. So pastikan charge particle tu mesti dalam keadaan bergerak. Okay, so itu syarat yang pertama. Syarat kedua, mesti ada magnetic field. Okay, so bila ada magnetic field,
dan kita ada charge partikel yang bergerak, barulah wujudnya F. So itu kamu kena understand. Okay, baru wujudnya F. Macam mana dia punya direction? Kita guna right hand rule. Okay, so right hand rule, biru ialah mewakili direction of particle, merah ialah direction of direction of magnetic field, dan yang ungu ialah direction of force. Okay, alright, itu je. Okay. Okay, the following condition must be met for a charge to experience a magnetic force when placed in a magnetic field. Okay, ini benda yang saya cakap tadi lah. So kita ada dua syarat. Satu ialah charge must be moving. Yang kedua ialah the current direction. Ini bukan the current direction. Current direction kan ni? Okay. The current direction must be perpendicular to the magnetic force. Okay, the current direction tu represent by the charge moving tu lah. Charge moving dalam wire tu lah. Ni dia tak ceram deras kat sini. Dia macam lah the charge moving tu dia duduk dalam wire lah. So maksudnya kita panggil charge moving tu is a current. So current direction ataupun charge moving direction tu adalah mesti perpendicular dengan direction of magnetic field. Okay. So baru ada force kat situ. Okay. So mungkin ada yang tanya kan, kalau tak perpendicular tak boleh ke kan? So boleh. So dia kata apa? Yang paling kuat dia punya force akan terjadi apabila direction of current atau direction of charge particle ni ialah perpendicular dengan magnetic field ni. Okay. Dia perpendicular dia menghasilkan force yang sangat paling kuat lah, maksimum. Okay, kalau kita tengok kat rumus nanti kamu akan boleh faham lah. Okay, the magnetic force is given by this one. Okay, so ini kamu tak akan guna. Okay, kamu akan guna yang bawah ni. Okay, so ini akan peringkat atas lah. Macam mana ini saya tak terang sekarang lah. So kamu kena tahu macam mana nak kira magnetic ya. Arah dia kamu kena guna right hand rule. Okay, so kamu kena guna right hand rule. Kejap, saya buat pointer kejap. Okay, so arah untuk magnetic force kita boleh tentukan guna right hand rule. Okay, untuk kira magnetic dia kita guna force. Okay, so ingat kenapa kita ada dua benda ni? Sebab apa? Sebab force ialah vector quantity. Satu, kita vector quantity kena ada apa? Kena ada magnitude dan kita kena ada direction. Okay, so direction dalam hal ni kita guna right hand rule, dan magnetic kita gunakan rumus yang kat bawah tu. Okay, so kita tengok, kita kena faham rumus ni. Ini tak apa, ini tak perlu. Untuk tahap kamu tak perlu. Yang bawah ni kena fahamkan. So F sama dengan QVB sin theta. Okay, so apa yang kita boleh faham kat sini? Q ialah charge particle tu lah. Okay, nanti kita tengok akan datang nilai dia. V ialah velocity of the charge particle tu. Okay, B ialah dia punya kekuatan magnet yang kita kira yang 3 tadi tu, maksudnya straight line kan, kita guna apa tadi, circular loop dengan solenoid, itu B dia. Okey, yang ini yang penting, sin theta. Okey, ini yang menentukan sama ada kekuatan F tu paling maksimum atau tidak. Okey, so bila waktu dia maksimum? Sin kalau ikut max, bila dia maksimum? Adalah pada sin 90. Betul, sin 90 akan menghasilkan nilai 1. Okay, so bila pada kes theta sama dengan 90, kita dapati apa? F is equal to QVB sahaja. Sebab apa? Theta sama dengan 90 masuk dalam sin theta, kita akan dapat 1. Okay, so QVB darab 1 lah. Dapat QVB balik. Okay, so for example kita ambil extreme case. Theta sama dengan 0. Maksudnya apa? Direction of current dengan direction of magnetic field ni selari. Maksudnya ini direction magnetic field ni, instead of this one, dia selari dengan direction of current. Okay, so apa akan jadi? Kita masuk rumus. F sama dengan QVB sin 0. Theta sama dengan 0 kan? Theta sama dengan 0. So theta sama dengan 0 masuk dalam sin theta, apa akan jadi? Sin 0 sama dengan 0. Okay, so kita akan dapat F sama dengan 0. So itu adalah extreme case. Okay, so kita boleh juga masuk dalam range antara dua tu. Okay, kita ambil theta sama dengan 45 for example. So theta sama dengan 45, kita akan masuk, kita dapati dia akan dapat nilai separuh daripada yang 90 tadi. Okay, so dia bukannya kena perpendicular je lah. Maksudnya
kita boleh vary dia direction of magnetic field tu dengan current tu vary dia. Tapi untuk nak tentukan right hand rule tu kita kena guna kalau kita nak tentukan direction of force tu kita kena guna right hand rule lah. So kita assume dia punya current tu duduk kat plane sebenarnya itu je, bukannya kena sentiasa perpendicular. Dia macam ni, saya lukis sekejap. Okay, so ini ialah properties of cross product yang atas yang kamu saya kata tak perlu belajar lagi. So sebenarnya dia kena duduk kat plane. So bila cross product ni, satu vektor, okay, ni vektor V, satu lagi vektor B, okay. So dia tak semestinya perpendicular, dia kena duduk atas plane ni, dan dia punya resultant result daripada V dengan B ni dia akan dapat perpendicular kepada plane ni, iaitu F. Okay, iaitu F. So because of that kita guna V cross product B, sebab apa? Result dia ialah F, yang mana dia punya direction ialah perpendicular kepada plane ni. Okay, so bukan sentiasa perpendicular. Sebab apa? Inilah right hand rule ni, nak mudahkan kamu tahu directionnya tu je. Dia punya jari telunjuk dengan jari tengah kamu ni tak semestinya perpendicular. Dia bergantung pada question lah. Okay, tak faham bagi tahu. Okay, so kalau saya ambil topik ni mungkin saya akan tanya sikit. Okay, prepare lah. Saya akan randomly pick siapa-siapa je. Okay, so apa ni? Sekejap saya tengok sekejap. Okay. Okay, kita tengok. Ini macam saya terang juga tadi. Okay, so kita ada 3 case kat sini. Okay, case yang pertama ni, magnetic force is 0. Kenapa 0? Kenapa 0? When the charge move parallel to the field. Okay, so apa akan jadi bila charge move ataupun current? Charge move dengan current sama. Jangan keliru pula. Current ni ialah charge move lah. Kalau kita tengok definisi dia, current tu ialah rate of charge yang lalu surface. Ingat tak yang kita belajar awal-awal tu? So current ni ialah charge move lah. Benda yang sama sebenarnya. Okay, so direction dia mestilah sama. Okay, so kalau dia parallel apa jadi? Theta dia sama dengan kosong. Macam saya kata tadi tu, yang slide sebelum ni. Slide sebelum ni, apabila yang merah dengan biru ni parallel, dia akan dapat kosong. Sebab apa? Theta kosong, sin kosong ialah kosong. Okay, untuk case yang tengah-tengah ni, magnetic force has a maximum value when the charge move. Ini the charge move perpendicular to the magnetic field line. So maximum nilai magnetic force adalah apabila dia punya direction of the arus adalah perpendicular dengan direction of magnetic field. So kamu kena faham tu. Okay, bukannya hafal soalan je. Bukan hafal soalan. Aduh, bukannya hafal equation je. Penat sikit dekat. Okay, so kamu kena understand. So apabila magnetic field adalah perpendicular to the direction of charge particle ataupun arus, okay, jangan confuse. Okay, nilai magnetic force dia adalah maksimum. Sebab apa? Apabila theta sama dengan 90, kita akan dapat sin 90 sama dengan 1. Okay, so sin mana ada lebih dari 1, semua sin lebih kurang 1. Saya ada yang kata sin lebih dari 1 tu saya tak tahulah. Kamu belajar daripada mana. So sin paling tinggi nilainya adalah 1. Tak dapatlah 2, 3, 100 tak dapat. Sin 90 yang paling tinggi sekali ialah tu 1. Okay, so kamu dapat F sama dengan QVB. Okay, so itu untuk extremely case. Sin theta kosong, theta 90. Untuk theta tak antara range kosong 90, kita guna rumus yang biasalah, F sama dengan QVB sin theta. For example, kalau theta sama dengan 45, just insert lah. Theta sama dengan 45 kat sini. So kamu akan dapatlah nilainya di antara F sama dengan kosong dengan F sama dengan QVB. Okay, so you have to understand that. Okay. Okay, saya nak tanya sikit lah. So be prepared. Apa yang bertuah tu untuk dipanggil. Okay, kejap. Okay, ada sikit soalan.
Okay, saya randomly pick Okay, beware. Okay, Anis Nasuha ada? Ada. Okay, saya tanya sikit. Jangan takutlah, kita nak belajar je kan. Okay, so sekejap saya buka slide balik. Okay, apa saya nak tanya? Saya nak tanya juga. Okay, so magnetic force ni boleh wujud apa syaratnya? Guna ayat kamu lah, jangan baca buku tu. Mana ayat kamu? Apa yang kamu faham? Ada charge yang bergerak, Okay, good. and satu lagi current direction tu kena perpendicular dengan direction of the magnetic field. Dia kena perpendicular je. Adakah memang orang kata apa? Adakah ialah memang syarat, maksudnya kalau tak perpendicular tak ada force ke? Itu kamu punya. Ada tak semestinya perpendicular lah. So syaratnya ialah satu ialah kena ada apa partikel atau charge partikel yang bergerak. Yang kedua ialah sekejap saya tengok. Okey. Perpendicular kamu baca tadi kan. So dia bukan perpendicular slide ni pun dia tak jelas. Sebenarnya dia kena ada angle. Dia tak boleh kosong lah. Kosong maksudnya tak ada langsung lah. Okey, dia kena ada angle between the magnetic field tu dengan current direction tu. So slide ni jangan ikut sangat ataupun itu sebab tu kena understand jangan ikut-ikut je, kita kena understand betul rumus tu. Okey, so rumus tu kata apa? Rumus tu kata apabila ada angle je ada wujud magnetic force. Okey, boleh faham ke? Boleh tak? Boleh okey, good. Okey, saya panggil orang lain pula. Okey, tak ada perempuan, kita panggil pula lelaki. Ahmad Lukman, ada ke tu? Tertidur? Sudah. Betul lah tidur tu. Ahmad Lukman? Ada. Kenapa? Tak ada mic ke? Tak ada mic pula dia. Okeylah, tak apa, kita tanya lain. Jangan tak semua lepas ni kata tak ada mic pula itu maksudnya tak betul lah tu. Okey, Muhammad Alif. Saya suka. Cepat. Boleh ke? Ada mic ke tu? Saya tak dengar. Saya tak dengar suara kamu. Saya tak dengar. Problem ni semua ni. Tak ada ni. Tak ada ni. Okay, kejap saya tengok yang lain lah. Muhammad Daniel. Saya. Okay. Semua dengar lah maksudnya. Okey, Alif tadi tak apalah Alif, nanti next time. Tuah kamu dah hilang dah. Okay. So Muhammad Nadia, okay, saya tanya sikit. Saya nak tanya Okey. So okey, bila masanya tak wujudnya magnetic force ni? Balik soalan tadi. Saja nak pusing soalan. Bila rasanya Bila tak ada arus elektrik, tak ada charge. tak ada charge bergerak, okey, good. Lepas tu apa lagi? Ada lagi satu condition. Kefahaman. Apa lagi satu condition? Gagaknya. Putar sikit je daripada soalan yang tadi tu. Okay, satu lagi condition apa? Okay, satu charge must be moving kan, sepatutnya. Jadi soalan ni terbaliklah, maksudnya charge tu tak kena move lah kan untuk tak ada magnetic force. Satu lagi apa? Apa kaitan dengan direction of current dengan magnetic force, magnetic field? Macam mana keadaan yang mana direction of magnetic field dengan current tu boleh menghasilkan force tu sama kosong?
Okey, kalau tengok daripada rumus yang saya share balik lah. Ada yang tak faham tu. Okey, so saya share balik. Saya tanya balik lepas tu. Okay. Alright, sekejap. Okey, kenapa rosak Okey, betul. Semasa dia parallel. Okey, good. Okey, so kewujudan magnetic force ni akan wujud apabila dia ada partikel yang bergerak dan dia mesti ada angle itu wajib ingat, wajib faham dia kena ada angle between direction of the current ataupun direction of the particle moving tu dengan magnetic field line. Okey, so bila dia tak wujud apabila charge tu tak adalah, current kosong ataupun charge tu tak moving ataupun dia selari macam tadi cakap dia selari. Maksudnya dia punya magnetic field line tu dengan dia punya direction of current adalah selari. Itu pun satu lagi case yang mana F dia sama dengan kosong. Alright, good. So faham lah tu. Okay, so saya assume semua faham lah. Yes. Okay, kita ada lagi berapa minit? 20 minit. Share screen. Okay. Sambung. Okay, magnetic force on a charged particle. Okay, ini case when ini case specifically when dia punya nilai velocity dia ataupun direction of particle dengan nilai B dia ialah perpendicular, always perpendicular sebab apa? Kalau lah sekejap saya tunting Okay, so V dia ke sini, B dia kat mana? In. Maksud in apa? Masuklah. Saya tak boleh nak lukis lah masuk Itu dimensional, tak boleh lukis So maksudnya V dia adalah sentiasa perpendicular to the magnetic field. Okay, ini ialah case of free charge. Maksudnya dia bukan duduk dalam wire ni. Okay, so kalau dalam free charge particle, dia bukan duduk dalam wire maksudnya apabila kita letakkan satu charge particle di dalam magnetic field, yang mana condition dia, ni kena tahu, condition dia ialah V is always perpendicular to the B. So B ni in, maksudnya masuk, V dia direction macam ni lah. Maksudnya dia sentiasa perpendicular. So ini case untuk ni je. So rumus yang bawah ni untuk case ni je, jangan guna case lain. Sebab tu penting kena faham. Rumus boleh hafal, tapi banyak student buat silap sebab apa? Dia main guna je rumus tu. Dia tak tahu pun bila nak guna. So ini adalah untuk case V sama dengan V adalah perpendicular to the B in. V in untuk to the B lah. Maksudnya in ke out ke dia perpendicular lah. Tapi kalau di out adakah sama? Saya tak sure, kita kena tengok lah. So ini case ni untuk B in, untuk B masuk ke kita punya page ni. So if a charge move with a constant speed V perpendicular, ini case perpendicular je to a uniform magnetic field, the charge will move in circular orbit. Kenapa dia jadi circular orbit? Sebab kita berbalik-balik kepada direction. Ingat force ialah vector quantity, ada value, ada magnitude. So sekarang kita tengok kepada dia punya direction. So direction guna kedua tangan kiri tadi, kanan. So should be apa? Kamu angkat tangan kamu, semua ada tangan kan? So V dia ialah jari ni kan, V. So V dia situ, B in, B dia ke bawah kan? So tangan kamu tunjuk apa? Adakah ke dalam atau keluar atau ke atas ke bawah? Should be ke dalam lah. So V dia, F dia akan menunjukkan pointing kepada titik hitam tengah ni. Titik hitam tengah ni. So bila F dia sentiasa pointing ke titik tengah, dia akan menghasilkan satu shape bulatan lah.
Okay, ini untuk case V adalah perpendicular to B ya. Jangan guna tempat lain. Okay, so kena understand that. Okay, so the magnetic force on charge is pointing toward the center of the circle. Equation, the magnetic and centripetal force we get. Okay, so this one ialah dapat daripada rumus centripetal force. Ini saya rasa kamu dah belajar dah form 5 tak tahulah sebab saya pun ada juga ajar tuition budak form 5 tapi itu syllabus baru. Okay, syllabus lama saya tak sure kamu syllabus lama kot. Okay, so tahun lepas dah mula tukar syllabus. So should be rasa ada juga form 5 kot kamu So mv square over r ni ialah centripetal force. QV ni ialah datang daripada rumus magnetic force lah yang kita belajar tadi. Okay, ni F sama dengan QVB. Sebab apa yang sin theta tak ada? Sebab theta sama dengan 90. Case untuk theta sama dengan 90 je. Okay, so because of that, jadi F sama dengan QVB. Okay, so kita samakanlah magnetic force ni dengan centripetal force. So kita tukar jadikan R sebagai perkara rumus. Okay, ini adalah untuk dapat dia punya radius lah, radius of this bulatan. Okay. So rumus ni diterbitkan, saya ulang sekali lagi rumus ni diterbitkan hanyalah pada case V adalah perpendicular to B. Okay. Case lain jangan guna rumus ni. Kalau saya tengok kamu guna, tengoklah mood saya waktu tu. Okay. Okay. Kita tengok example satu. Okay, an electron move with a constant speed of 1.2 darab 10 kuasa 7, okay, at right angle to a uniform magnetic field of 0.02 Tesla. Find the radius of the circular motion. Okay, so this is direct question, just masuk je lah. Okay, so EVB, E ialah apa? Nilai Q lah tadi E itu ialah nilai charge bagi elektron kita guna elektron di sini. Kalau proton, kalau apa positive charge kena guna positive charge punya nilai lah. Okey, ni elektron, kita guna elektron. Okey, elektron mana nilai dia? Ni. 1.602 darab 10 negatif 19 kolom. Okey, kalau apa positive charge dia ada nilai dia lah kamu kena rujuk lah. Tapi selalunya kita guna elektron je. Okey. So EVB sama dengan mv squared. So ini ialah centripetal force. Okey, ingat balik ini ialah centripetal force. Okay, CF. So ini datang daripada magnetic force. Okay, EB. So kita rearrange. Sebab apa kita nak dapatkan radius dia? So rearrange apa dia? Ini semua ada. Ini direct question lah. Dia bagi M dia ialah mass of the electron. Yang ini semua kena tahu. V dia apa? V dia dah bagi kan. So pastikan unit SI. So ini memang dalam unit SI dah bagi. So E dia pun kita akan kena tahu. Okay, memang akan dibagilah. Dan B dia pastikan, ni B pun dalam unit SI. So, masuk sahaja rumus. So, kamu akan dapat apa? R dia. R ni apa? Radius. Radius tadi tu. Mana tadi? Radius ni. Okay, radius of this circular shape ni. Okay. Dah hilang pula. Oh, itulah. Okay. Okay, kita tengok example 2 pula. Proton. Ni proton. Okay. Tadi elektron. So, maksudnya nilai Q dia tak sama. Q dia akan berubah. Kita tengok. A proton is moving at constant speed v in a uniform magnetic field B. Show that the period of the proton move in a circular motion is given by T is equal to show that T is equal to pi m over QB. Okay. So macam mana dia buat ni? Okay, saya pun pening. Okay, velocity V sama dengan distance. Okay, saya baca sekejap saya agak ni bukan straightforward, saya tak nak kamu pening lah. Okay, boleh je ni. Sekejap saya tengok V sama dengan distance bagi time. V sama dengan V ni apa? 2 pi r ialah dia punya lilitan bulatan. So V sama dengan 2 pi r over T. So V ni ialah V ni daripada sini Okay, V ni daripada sini. Okay, 2 pi r over T. So dia rearrange balik. Okay, ini rumus yang kita tengok sebelum ni. So kita rearrange balik. Thus okay. So dia just masukkan yang ini dalam ni lah. Okay, dalam rumus ini datang dari sini. Tu saya kata complicated, nanti kamu lagi tak faham. Okay, so kita abaikan je lah equation ni. Takut nanti kamu tak faham. Lari momentum. Okay, mungkin nanti dalam tutorial kita cuba buat lah. Okay, ini dalam slide ni malas saya nak terangkan. Okay, next. Apa lagi ada banyak lagi? Okay, kita buat sikit lagi lah. Okay.
Mass spectrometer ni ada 15 magnet. Mungkin kita habis sampai mass spectrometer ni lah. Okay. Okay, kita tengok yang example 3. An electron is accelerated by a high electric potential of 500 volt into a magnetic chamber. Ini dah mana soalan? Sekejap. Okay, tak apa. Which is moved in a circular path due to a constant magnetic field T 1.0 microsecond to complete one revolution. Determine the electron speed. Okay, jap. Ini apa ni? Constant magnetic takes 1.0 microsecond. Jap, apa maksud ni? Second ni apa ni? Second, ni bukan second ni. Second lah kan? Oh, maksudnya dia ambil masa takes 1.00 microsecond. Okay, saya faham. To complete one revolution. Okay, so determine the electron speed. Okay, so sekarang ni mana rumus yang kita nak guna tadi tu? Okay, so ini diguna rumus mana ni? 1/2 mv squared. Kenapa dia bagi example yang macam tak ada related sangat dengan apa yang kita belajar tadi tu? Okay, so saya tak nak juga benda ni. Okay, sebab takut nanti kamu confuse lagi. Sebab langsung tak ada langsung kaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Adalah, tapi tak directly. Saya macam nak tunjuk simple punya example je supaya nampak lagi clear. Ini dia bagi soalan yang high level. Okay, tak apa. High level sangat. Ni straightforward tak? An electron at P is moving with speed 1.5 times 10 to the power of 6 to Q in a uniform magnetic field. To Q. Okay, ini rasanya just straightforward. Saya nak bagi kamu clear je, bukan kita nak buat soalan susah pun. Nak soalan susah nanti kita buat waktu ni lah. Buat soalan betul lah kan. Nah, ini kita just saya nak bagi kamu understand. Okay. So A, the magnitude and direction of the magnetic field which causes the electron to move in the semicircular path from P to Q. Okay, ni baru guna rumus kan. Standard, kita nak standard je. Okay, so EVB sama dengan MV squared over R. So pastikan adakah dia punya apa? Dia punya magnetic field adakah perpendicular to the direction of V? Okay, sekejap saya baca balik. The magnitude and the direction of the which cause dia tak cakap dia jelas kat sini. So kita assume kat sini ialah magnetic field tu ialah sentiasa perpendicular lah. Dia maksudnya masuk ke dalam ni lah. Okay, masuk ke dalam page. Okay, dia tak cakap jelas kat sini. Patutnya dia cakap lah. So the magnetic and direction of magnetic field which causes the electron to move in the circular path from P to Q. So kita guna rumus tadi lah. EVB sama dengan MV squared over R. So ini rumus, syarat ingat V adalah sentiasa perpendicular to B. So B dia dalam kes ni sebenarnya ialah ke dalam atau keluar lah. Okay. So kita guna rumus ni, just rearrange balik and we get the answer lah. Okay. So M dah semua ada kan? M dah ada, kita mesti tahulah M. V dah ada. E mestilah kita kena tahu, dan R lah. R kena tahu R dah bagi R ialah 5/2 lah. Okay, sebab 5 ialah dia punya diameter. So 5/2 ialah 2.5 darab 10 negatif 2. Okay. So itu direct question. Kita buat direct question je dalam slide ni. Tak perlu buat yang complicated. Okay, so apa yang nak B? The time taken for the electron to move from P to Q. Okay, so dia ada kaitan dengan T. So apa kaitan T dengan information yang dia bagi? So V sama dengan D over T. Okay, in this case, okay, D ialah 2 pi R. Mana dapat ni? Aduh. D this equal to 2 pi R. V sama dengan D over T. Okay, so D ialah distance travels from P to Q. T ialah tempoh masa lah yang diambil. Itu faham. So D ialah 2 pi R. 2 pi R ialah separuh 2 pi R.
Oh, ialah betul lah. D ialah 2 pi r over 2. 2 pi r ialah keseluruhan bulatan. Okay, so separuh bulatan 2 pi r over 2 lah. Okay, so thus V, so dV sama dengan 2 pi r over T. So maksudnya 2 pi r datang daripada sini tadi. T ialah tempoh yang kita nak lah. V kita dah dapat dah. So kita hanya perlukan nilai R dia sahaja. So R dia ialah sama dengan 2.5. Tadi R dia dah bagi R dia dah bagi ialah bahagi dari sini lah. 2.5 darab ni. Okay, so itu sajalah. Okay, ada tinggal 5 minit lagi. Nak masuk tak? Yang akan datang ni saya rasa tak perlu kot. Sebab ini pun ada example lagi. Okay, saya buat detail sikit lah yang ni. Kamu takut tak faham yang B ni. Okay, so kita V, okay, soalannya the time taken for the electron to move from P to Q. Okay, so P, macam mana nak gerak ke Q? Okay, P ke Q. So, rumus apa? Rumus velocity. Velocity ialah V ialah distance yang di covered dibahagikan dengan masa yang diambil T. Okay, so distance yang di covered untuk circle lepas, kita tahu apa? Lilitan untuk bulatan apa? Untuk lilitan untuk bulatan kita tahu apa lilitan dia? 2 pi r. Okay, so separuh daripada semi bulatan kita dapat bulatan semi bulat ialah 2 pi r bagi 2 kan. So kita akan dapat pi r. Okay, so kat sini ialah jadi pi r over T, betul? Okay, so kita nak dapat tempoh, betul? So tempoh ialah kita rearrange balik. T sama dengan naik atas. Okay, ni macam V kan. So T naik atas, V turun bawah. So dapat pi r over V kan. Okay, so pi r over V. R kita dapat dah tahu. R dia apa? 2.5 darab 10 negatif 2. Sebab apa? Kita bahagikan je lah diameter ni kepada 2. And then T V dia ialah kita dapat daripada yang dibagilah 1.5. So itu kamu akan dapat dia punya velocity dia. Okay, so temperature-nya kamu dapat 5.24 darab 10 negatif 8 second. Okay, kita ada 5 minit lagi. Saya akan tanya sikit question. Okay, boleh apa nak tanya? Siap. Tapi nak tanya juga. Okay, ni dah tanya. Okay, kita tanya sikit je lagi. Sekejap, saya tengok nama sekejap. Okey, siapakah yang bertuah? Apa? Ain Maisairah ada ke? Ada. Ada Okey, saya tanya sikit je sikit saya tak banyak pun ni. Okey, okay, saya buka slide balik. Sebab tadi keluar slide sebab apa? Sebab tak ingat nak tahu nama kan. Okay, saya balik. Okay, so saya nak tanya pasal magnetic force on a charged particle So tadi kita dah bincang pasal yang tadi sebelum ni pasal apa yang ni kan, ni kita dah settle. Okay, so kita nak bincang magnetic force on a charged particle. Satu je soalan saya nak tanya. Okay, apa syarat kita boleh guna rumus ni? Rumus bawah ni tadi lupa dah nama. Apa syarat dia nak guna rumus bawah ni? Itu yang penting sebenarnya. Apa syarat dia nak guna rumus yang bawah ni? Apa syarat dia? Apa syarat V dengan B? Keadaan dia untuk kita rumus bawah ni. Okay, betul? Theta kena 90 degree. Apa? Theta? Theta, tidak dengar. Apa? Angle je. Angle dia 90 degree. Okey, kena spesifik apa yang 90 degree. So apa antara apa dengan apa? Antara current dengan okey, ini ialah free particle dia tak ada current kat sini, ni bukan wire. Antara apa? Velocity of baca balik. Dia ialah antara velocity of the apa? Of the charge particle. of the charge. Okey, velocity of charge particle dengan
Dia perpendicular dengan direction of magnetic field. Okay, good. Okay, so itu syarat untuk guna rumah. Okay, semua kena ingat So untuk syarat guna rumah bawah ni, yang mana dia melakukan shape ni adalah dia punya velocity of the charged particle mass always perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, so ingat tu. Jangan nanti dalam soalan saya nampak kamu buat ni, tak tahulah. Okay, tengok muka saya waktu tu. Okay, alright, itu saja daripada saya hari ni. Okay, kita sambung minggu depan face to face. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nanti saya bagi share link untuk kedatangan ya. Okay, bye. Thank you, Doktor. Thank you, doktor. Doktor. Terima kasih banyak. Bye. Thank you, Doktor.